Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Syamina Anwar. Baru-baru ini kita digemparkan dengan suatu isu yang besar, iaitu isu kegiatan ekonomi di Malaysia. Menurut pengusaha sawah padi di Ban Pecah Parit Putar Perak, Cik Nur Aisyah Alia menyatakan bahawa terdapat beberapa faktor kegiatan ekonomi di Malaysia seperti tanah, iklim dan saliran. Bersama saya pada hari ini Cik Nur Aisyah Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aisyah Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Aisyah? Alhamdulillah sihat. Cik Aisyah, boleh Cik Aisyah kongsikan tentang jenis tanah dan kegiatan ekonomi yang ada di Malaysia ini? Baik, terima kasih. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Jadi salah satu faktornya adalah tanah. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis tanah yang sesuai dengan pelbagai jenis tanaman. Contohnya seperti aluvium, laterit, gambut, pasir dan beris. Ini adalah contoh tanah yang kita boleh dapati di Malaysia lah. Boleh Cik Aisyah kongsikan pula contoh-contoh kawasan yang sesuai bagi tanah yang ada di Malaysia? Okey, baik. Sebagai contoh, tanah laterit ni sesuai untuk penanaman pokok kelapa sawit dan pokok getah. Okey, kawasan yang terdapat penanaman tersebut seperti di Labis Johor ada penanaman pokok getah, manakala di Tawau Sabah ada penanaman pokok kelapa sawit. Itu adalah contoh-contoh tempat yang ada di Malaysia. Baik, terima kasih atas perkongsian Cik Aisyah itu sebentar tadi. Kegiatan ekonomi dapat menyumbangkan pendapatan untuk membiayai perbelanjaan, mengurus dan mentadbir negara. Seterusnya, kita teruskan dengan beberapa faktor yang lain bersama saya, Cik Nadiratul Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadiratul Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik? Alhamdulillah sihat. Cik Hanan, boleh Cik Hanan kongsikan bagaimana iklim yang terdapat di Malaysia? Seperti yang kita tahu, Malaysia mengalami iklim khatulistiwa. Purata suhu Malaysia ialah 27 darjah Celsius dengan hujan tahunan melebihi dari 2,600 mm. Iklim yang panas lembap sepanjang tahun mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi. Contohnya, pertanian, pelancongan, perikanan dan pembalakan. Boleh Cik Hanan kongsikan pula contoh-contoh bagi tanaman yang sesuai berada di Malaysia? Boleh, pelbagai jenis tanaman yang sesuai dengan iklim di Malaysia. Contohnya, padi, getah, kelapa sawit, nanas, kopi dan lada dapat hidup dengan subur. Selain itu, di kawasan tanah tinggi seperti Kundasang yang terletak di Sabah dan Cameron Highland yang terletak di Pahang amat sesuai bagi penanaman teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan kerana cuaca di dua tempat ini sejuk dengan suhu yang sederhana iaitu kira-kira 18 darjah Celsius. Baik, terima kasih Cik Hanan atas perkongsian itu tadi. Prestasi ekspor dan pengeluaran perindustrian yang semakin kukuh juga telah mewujudkan peluang pekerjaan dalam sektor premier, sekunder dan tertiar. Seterusnya, kita teruskan dengan beberapa faktor yang lain bersama saya Cik Nurul Afiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nurul Afiqah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Afiqah, boleh Cik Afiqah kongsikan bagaimana saliran yang terdapat di Malaysia? Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia terbagi kepada dua, iaitu faktor fizikal dan faktor manusia. Salah satu faktor fizikal ialah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi terdiri daripada 4 elemen, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, tanah beralun dan pinggir laut. Seterusnya, contoh bagi tanah tinggi ialah pertanian dan pelancongan.
Manakala contoh kegiatan ekonomi bagi pinggir laut ialah pelabuhan, perikanan dan pelancongan. Baik, terima kasih Cik Afika atas perkongsian itu sebentar tadi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Macam mana status sistem kita? Sistem keselamatan normal. Suhu normal. Bekalan air kita pada paras bahaya. Ada kebocoran dekat sini. Ayo gosok gigi, gosok gigi kan. Ah! Ingatkan paip bocor. Weh Gopal, kalau nak gosok gigi pun, tutuplah air ni dulu. Membazir. Ai, mana ada bazir? Kejap je kot. Kejap kau kata? Pokok-pokok air. Apungan air. Oh. Gopal, kau tahu tak? Dalam masa kau gosok gigi tadi, kau dah bazir dekat 2 liter air. Hah? Banyaknya. Itulah. Ramai tak sedar yang kita banyak membazir air dalam aktiviti seharian kita. Tutup pilih air ketika membasuh pinggan. Kalau tak, kita akan membazir hampir 3 liter air setiap minit. Dalam 5 minit kita menyiram pokok menggunakan hos, kita membazir hampir 30 liter air. Gunakan bekas penyiram dan siram bila perlu je. Dan membasuh kereta menggunakan hos boleh membazir lebih 100 liter air. Jimatlah air, gunakan baldi. Minta maaf Cikgu Papa. Air sangat penting untuk kehidupan kita. Mari kita sama-sama memelihara bahan yang sangat berharga ini. Kembali lagi bersama saya Syamina Anwar di Berita Al-Hijrah. Selain faktor fizikal, di Malaysia ini juga terdapat faktor bagi manusia. Bersama saya Cik Siti. Assalamualaikum Cik Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Siti, boleh Cik Siti kongsikan beberapa faktor manusia dalam kegiatan ekonomi yang ada di Malaysia? Salah satu faktor manusia ialah pasaran. Pasaran terbahagi kepada 2 jenis iaitu pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Pasaran tempatan mempunyai kuasa beli pengguna yang terhad kerana jumlah pembeli yang terbatas. Lokasi pasaran tempatan meliputi kompleks beli belah, pasar borong, kedai runcit dan gerai. Manakala pasaran antarabangsa meliputi seluruh dunia. Baik, terima kasih Cik Siti atas perkongsian itu sebentar tadi. Seterusnya, kita teruskan dengan faktor yang lain. Bersama saya Cik Nadira. Assalamualaikum Cik Nadira, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Cik Nadira, boleh Cik Nadira kongsikan bagaimana faktor manusia yang ada di Malaysia selain pasaran? Okey, baik. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2017, tenaga buruh merujuk kepada mereka yang berumur 15 tahun hingga 64 tahun sama ada bekerja atau menganggur. Sehingga Mei tahun 2017, terdapat kira-kira 14.96 juta penggunaan tenaga buruh tempatan di Malaysia. Terdapat 3 jenis buruh iaitu yang pertama buruh mahir, yang kedua buruh separa mahir dan yang ketiga buruh tidak mahir. Boleh Cik Nadira kongsikan pula contoh-contoh buruh asing yang ada di luar negara? Boleh. Malaysia juga menerima tenaga buruh asing dari negara luar seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Vietnam dan China untuk menampung kekurangan buruh dalam pelbagai sektor. Baik, terima kasih Cik Nadira atas perkongsian itu sebentar tadi. Seterusnya, kita teruskan dengan faktor yang lain juga. Bersama saya Cik Nurul. Assalamualaikum Cik Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nurul, boleh Cik Nurul kongsikan faktor manusia yang ada di Malaysia selain pasaran dan buruh? Baik, terima kasih. Jadi, antara faktor lain yang boleh saya kongsikan adalah dari segi teknologi. Okey,
Kegiatan ekonomi di Malaysia bertambah maju dengan adanya teknologi yang canggih dan moden. Sebab penggunaan teknologi juga dapat memberi pelbagai manfaat seperti mempercepatkan kerja, menjimatkan kos dan meningkatkan keselamatan. Terima kasih Cik Nurul atas perkongsian itu sebentar tadi. Sekian berita TV Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salted egg. You've tried it on everything. You search for it everywhere. But have you ever had it on a pizza? We've made an exciting new menu for all your salted egg cravings. Salted egg chicken, tuna, and salted egg delight pizzas. We're also making you salted egg bread and salted egg wings. It's a salted egg extravaganza. At Domino's, it's all about you.